daripada Al-Hasan bin Ali. Siapa dia Hasan ni? Cucu Nabi Hasan bin Ali bin Abi Talib, adik dia Husain bin Ali, bahawa dia menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar aku beberapa kalimah untuk aku membacanya dalam kunut witir. Jadi kunut ni kunut witir. Riwayat kunut subuh tak ada khas, iaitulah doa yang kita baca ni. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Saya pun senyap sebab imam subuh senyap. Tak ada riwayat mana-mana sampai di sini imam kena senyap. Kita pun duk korek tengok kenapa dia senyap kat sini. Tak ada dalam kitab suruh senyap. Teruskanlah, kalau nak baca kunut baca teruslah, jangan dia senyap. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walaita wa la yazillu man walait wa la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Betul. Dalam riwayat ni tak ada hal tu. Wa innahu la yazillu man walaita tabarakta rabbana wa ta'alait. Hadis ni riwayat Imam Ahmad. Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' mengatakan sanadnya sahih. Penilai hadis mutaakhir Syekh Ahmad Syakir contohnya juga dalam Sahih Tirmizi mengatakan bacaan ini sahih, tapi di dalam bacaan kunut. Kunut mana tu? Kunut witir. Tengok muka 58 nota ujung tu, dia kata menurut hadis ini juga diriwayat oleh Tabarani dan Al-Baihaqi ada tambahan wala ya'izzu man 'adait. Ada tambahan wala ya'izzu man 'adait. Ada lagi doa-doa kunut yang lain berlainan lafaznya seperti yang terdapat dalam pada hadis-hadis yang lain, tetapi lafaz doa kunut yang tersebut dalam hadis ini ialah yang telah dipilih oleh dan diamalkan dalam mazhab Syafi'i. Jadi mana-mana riwayat boleh guna. Macam kita belajar dalam siri yang lepas, riwayat Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Abbas dua-duanya sahih di dalam lafaz tasyahud, lafaz tahiyat. Tapi kalau kita dah hafal dah hak ni, bacalah hak tu. Kalau orang lain hafal hak lain, jangan kata salah awak tu. Tak salah, dua-duanya betul belaka. Alhamdulillah. Susunannya seperti berikut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Dalam kurungan itu dia tambah itu. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walaita wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina ala Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi susunan ini tidak mari daripada hadis, sebahagiannya susunan daripada ahli-ahli fiqh kita dalam kitab-kitab mereka. Tengok tepi tu. Disunatkan bagi imam membaca doa kunut ini dengan lafaz jamak, lafaz ramai. Artinya supaya doa itu meliputi dirinya sendiri dan makmum bersama dengan membaca Allahumma hdina. Jadi kalau kita jadi imam, kita baca lafaz jamak. Allahumma hdini itu saya. Allahumma hdina baru jadi kami, kita. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Jadi patut imam kita senyap, ada dalam kitab. Yang tak ada tadi dalam riwayat. Dalam riwayat kata sahabat bila baca sini senyap. Setakat ini sahaja lafaz kunut yang mengandungi doa dan dikehendaki imam membacanya dengan nyaring dan diaminkan oleh makmum. Sambungnya mulai daripada fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik hingga akhirnya tidak berubah bacaannya. Jadi tak berubah, tak payah tukar fa innaka taqdina la. Jangan ubah. Kerana ia bukan doa lafaz yang tersebut, bukan doa lafaz yang tersebut, iaitulah sana pujian, yakni memuji kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla
disertakan dengan beristighfar dan bertaubat kepadanya. Sebab itulah imam dan makmum dikehendaki membacanya bersama dengan perlahan dan dengan sepenuh hati. Jadi ini satu pandangan yang ada dalam kitab-kitab mereka, tapi riwayat-riwayat yang menyebut tentang fa innaka taqdi kena senyap situ, itu tidak ada riwayat secara khusus. Tak apalah, dalam kitab kita ni ada. Disunatkan juga menadah tangan semasa memohon kebaikan dan membaliknya semasa memohon dijauhkan daripada bala bencana. Ini pun tidak ada sandaran. Kalau setengah orang ni kalau dia semaya hajat ke, doa semaya hajat tak? Allahumma inna na'udzubika, tolak gitu. Jadi saya sudah semak dalam hadis-hadis, ada ke tidak doa dengan terbalik tangan. Jawabnya tidak ada riwayat Nabi kita buat semikian. Cuma dia panggil tafa'ul. Oleh kerana kita nak tolak lagu tu. Kita bukan tolak dengan tangan, kita tolak dengan kuasa Allah Azza wa Jalla, kerana kita minta dengan Allah. Setelah selesai berkunut, tidak dikehendaki menyapu muka dengan tangan, tetapi hendaklah melepaskan tangan dengan perlahan ketika sampai di tempat sujud. Jadi kalau selepas kunut tak ada sapu tangan muka. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, turunnya tangan. Tamatlah kita perbincangan tentang kunut. Jadi kunut ni panjang lagi. Dia akan bincang nanti dalam bab solat witir. Cuma oleh kerana dalam kitab kita ni riwayat tentang kunut ini fokus kepada solat witir, jadi saya rasa menarik jugalah kalau kita lihat kepada riwayat-riwayat yang ada. Bilakah kita nak salat, nak baca kunut ni, bila? Hadis tadi, hadis Al-Hasan bin Ali tadi, kata di Imam Tirmizi, tanda selepas daripada hadis Al-Hasan bin Ali kata datuk dia ajar dia baca kunut dalam witir. Kata di Imam At-Tirmizi, waqtalafa ahlul ilmi fil qunuti fil witri, berbeza pandangan ulama tentang kunut dalam salat witir. Kata di Abdullah bin Mas'ud, al-qunutu fil witri fi sanati kulliha. Ibnu Mas'ud kata kita boleh kunut sepanjang tahun. Boleh kunut sepanjang tahun. Sebab Nabi kita tidak khususkan hadis ini kepada cucunya. Dia kata ini untuk bulan Ramadan je. Tak. Sepanjang tahun bila kita solat witir, kita boleh baca kunut. Kita ni banyak hajat, kata banyak hajat dengan Allah, banyak. Waqtar al-qunut qabla ruku'. Ada juga pandangan Ibnu Mas'ud ni, dia pilih kunut sebelum rukuk lagi. Lepas habis baca surah, baca kunut. Wa huwa qawlu ba'di ahli ilmi wa bihi qala Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu Mubarak wa Ishaq wa ahlul Kufah. Pandangan yang kedua kata diambil daripada Ali bin Abi Talib, annahu kana la yaqnu illa fi nisfil akhir min Ramadan. Dia akan baca kunut setengah akhir Ramadan, mana malam yang ke-16 baru baca kunut. Wa kana yaqnut ba'da ruku', dia kunut selepas daripada ruku'. Wa qad zahaba ba'du ahli ilmi ila hadza wa bihi yaqulu Syafi'i wa Ahmad. Jadi pandangan Imam Syafi'i dan Ahmad, kita boleh baca kunut ni hanya di akhir Ramadan sahaja. Tapi kalau kita nak pegang dengan mazhab Ibnu Mas'ud tadi, dia mengatakan boleh baca sepanjang tahun, kerana tak ada riwayat yang Ibnu Al-Hasan kata kunut ini khas untuk Ramadan saja. Wallahu alam. Itu perbincangan para ulama. Tamatlah kita dalam bab kunut. Alhamdulillah, kita telah bincang perkara-perkara sunat ab'ad. Sunat ab'ad ada berapa? 7 perkara. Baik. Sekarang ni kita sebelum berpindah kepada sunat hay'ah, anda nak tanya, sunat ab'ad ini iaitulah sunat kalau tertinggal solatnya masih sah, tapi dengan cara kita melakukan sujud sahwi. Sunat dalam kitab Jawi kata sunat dijabarkan dengan sujud sahwi, sunat diganti dengan sujud sahwi. Baik, kalau andai kita terlupa pula nak sujud, ini panggil lupa dalam lupa ni, macam mana nak buat ni?
terlupa tasyahud awal, terlupa pula sujud sahwi, sah tak sah salat dia? Masih lagi dalam kategori salatnya sah. Jadi oleh kerana sunat arba'ah ni satu sunat yang ada kelonggarannya, maka kenapalah kita nak memberatkan sampai berlaku pertikaian yang begitu besar, khususnya dalam masalah kunut waktu salat subuh. Nah, tapi jangan tinggal sengaja. Contohnya kita nak kelang kabut hari ni, kelang kabut ni dah lewat dah ni, kita salat zuhur pakai tinggal ya tahiyat awal, tak apa, ustaz kata beres ni, tahiyat awal tak baca. Jadi boleh cepatlah sikit, mungkin 1 minit lagi boleh cepatkan, lepas tu kita cover dengan sujud sahwi belaka. Jadi tak, kita mengatakan la tatala'abu bis salah, jangan kita duduk main-main dengan salat. Di mukaddimah awal saya sebut tadi, salat pembahagian rukun, sunat ab'ad, sunat hai'ah, wajib ni iaitulah pembahagian untuk kita nak tahu kategori yang mana yang kuat, yang mana yang boleh ditinggalkan. Tapi sengaja meninggalkan, tak nak buat atas dasar dia tidak wajib, saya mengatakan ini agak janggal. Sebab waktu Nabi SAW mengajar kepada Malik bin Huwairis, Nabi mengatakan wasallu kama ra'aitumuni usalli. Adakah Nabi kata yang ni hak wajib-wajib je, hak rukun-rukun je, yang sunat-sunat tak apa? Ada? Tak. Maka Nabi kita ajar semua sekali apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaannya, dengan kelakuan salatnya, dengan segala perkara yang berkait dengannya adalah satu sunnah yang duduk di bawah hadis wasallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi jangan kita bermudah-mudah dalam ni. Sebab saya ingat dulu waktu kita belajar ambil wudu, ingat tak? Ambil wudu ni anggota rukunnya basuh muka, niat basuh muka, tangan, kepala, kaki, telinga, ada khilaf. Jadi budak-budak duk main dekat masa tu ada kolah besar kan, waktu tak masih lengkap sunat je. Jadi akhir sekali terbawa-bawa je ni sampai ketua. Maka inilah yang kita rasa bila sebut tentang ibadat, kita letak semuanya di bawah kategori sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan diasingkan supaya kita tidak nampak dia terasing, supaya kita tidak nampak dia terasing.